أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالقدة وتفرج به القراب وتقضى بالحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك وبعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita lagi kehidupan pada hari ini. Moga-moga hari yang masih berbaki sementara menanti saat kita akan dipanggil, semuanya kita halakan hadap pada Allah dengan ketaatan dan dia buang kelakuan-kelakuan yang tercela dalam diri kita. Dan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sahabat-sahabat keliling, yakni sahabat-sahabat ni membantu bagaimana jalan orang yang nak menuju pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Syukur Allah Ta'ala berikan kita hidayah, berikan kita taufik untuk berada pada jalan yang benar dan untuk beramal berdasarkan kepada ilmu yang sebenar. Baik, kita sambung kitab kita Al-Kabair, dosa-dosa besar, keutamaan isteri yang taat. Pada bab nusyuz hari itu, sikit lagi bakinya. Setiap isteri seharusnya takutkan Allah serta mentaatinya Allah Ta'ala tu, dan taat pula kepada suami. Selepas Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas Rasulullah, suami. Selepas suami, mak ayah dia, isteri tu. Yang kita pula, si suami ni, selepas Allah, Rasulullah. Selepas Rasulullah, kedua mak ayah kita. Gitu. Isteri harus sentiasa menuntut keredaan suaminya dengan usaha yang gigih. Bukan usaha biasa-biasa, usaha luar biasa. Kalau dia nak dapat suami yang kasih sayang pada dia luar biasa, dia buat yang luar biasa tu, insya-Allah dia akan dapat yang luar biasa. Kalau dia buat biasa-biasa, dia dapat biasalah. Kan? Orang yang bersungguh-sungguh dia merebut peluang masa atas dunia ni, merebut apa-apa sahaja yang namanya taat kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada suami, begitu juga suami kepada isteri, begitu juga setiap individu kepada masyarakat, orang awam dan sebagainya, orang-orang soleh contoh di khidmat dan seumpamanya tu. Dia rebut peluang apa saja yang ada depan mata, dia grab terus peluang tu. Begitu pantasnya dia, begitulah saatnya ketika meniti titian sirat, pantas dia meniti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat yang dijamin syurga, berlintas mereka bukan dengan berkuda, tidak, tapi mereka terbang. Syok. Macam tu tuan-tuan ya, terbang. Baik. Kerana pada suaminya itu penentu tempatnya di syurga atau di neraka. Kan? Pada suami itu lubuklah anak kunci untuk merebut peluang. Apa benda? Saham dia banyak. Ada orang ketika mana suami ada buat biasa-biasa, suami dah tak ada barulah termanggu. Dan rasa menyesal. Dulu ada suami aku, sekarang ni aku nak dapat suami baru, apakah dia baik macam suami yang lama? Belum tentu. Tapi adalah, kan, ada ramai yang jumpa yang baik dan sebagainya tu, tetapi ramai juga tak yang jumpa yang tak baik. Ada, kan, pengalaman dalam taman kita ni jugalah, bukan pasal ni, pasal lain ya. Kawan-kawan anak lah, kawan-kawan anak kan, berlaku kematian si ayah. Jadi isterinya, maknya ni, kemudian selepas daripada setahun 2 tahun adalah dapat calon suami yang baru. Tiba-tiba kahwin-kahwin, rupanya alamak kerja on off, kerja tidak. Mak pula yang nak kena nanggung si ayah. Sudah kerja macam tu, tak jadi macam tu kan. Suami kena buat kerja betul-betul lah, buat kerja elok-elok gitu kan. Jangan kerana adanya daripada si isteri tu pendapatan, maka dia okey macam tu. Tak, tanggungjawab tu atas suami. Itu ya. Baik, seterusnya. Ayyuma imra'atin matat wa zawjuha 'anha radin dakhalatil jannah
Mana-mana wanita yang mati sedangkan suaminya redha kepadanya, maka isteri itu akan memasuki syurga. Hadis ni dhaif, dia boleh pakai. Dia bukan hadis maudhu', bukan hadis palsu. Benda dipakai, terpakai. Gitu ya. Maka maknanya untuk menuntut keredaan suami itu, dia buat baik lah, bukan dia buat jahat pada suami. Dia buat baik. Buat baik tu buat baik elok sungguh-sungguh. Itu kan khidmat. Suami nak ke masjid, ke surau dan sebagainya tu, gosok baju suami tu, gosok kain sarung suami tu. Kan, janganlah kain sarung suami tu macam spring kat bawah. Spring. Kan? Biasa jumpa macam tu tak? Biasa. Kan? Ada tak suami-suami tu kan, kadang-kadang datang ke masjid surau berkedut 1000 baju jubahnya. Ada juga kadang-kadang kita dapat komplain. Komplain macam mana? Yang asal komplain tu bininya. Kita tengah duduk bakar sampah, tiba-tiba dia datang, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Bila akak sampai ni? Ada belakang tadi ya. Ustaz tak nampak. Yalah, dah duduk belakang, bukan duduk depan. Kan? Apanya? Akak nak protes lah. Protes apa pula petang-petang ni? Suami akak nak kahwin lain katanya. Mati. Ya. Kita pun kata dalam hati, mana tak kahwin lainnya. Pertama, lemah kita khidmat kepada suami. Lemah. Ya. Al-maklum. Kan? Orang perempuan certain dia akan lebih awal. Orang panggil menopause. Orang lelaki pun ada menopause, tuan-tuan. Orang lelaki menopause umur berapa? 70 lebih. 70 tu antaranya lah. Dan berlaku juga menopause awal kalau si lelaki tu kena kecil manis. Kecil manis, jangan mimpi lah. Maka rawatlah kecil manis tu. Rawat kecil manis tu. Kan? Jangan ambil suplemen tu, suplemen ni dan sebagainya, tapi tak nak rawat kecil manis. Tak jadi. Kena rawat dulu yang tu, baru berkesan yang lain suplemen tu. Tengok pula, jangan ambil yang bukan-bukan, yang merosakkan buah pinggang nanti. Ya, baik. Jadi akhir sekali kita kata macam ni lah kak, apa-apa yang terkurang akak khidmat kepada suami, khidmat elok-elok. Apa-apa sahaja, baik pada makanan, baik pada pakaian, baik pada urusan suami isteri, akak perbaikilah. InsyaAllah hasrat dia tu dia akan terkubur. Hasrat dia tu dia cancel. Akak buatlah. Kita cakap macam tu kan, fahamlah tu kan. Lepas tu nampak elok lah. Elok. Kalau tidak, kawan tu datang ke surau bawa, pakai jubah ni berkedut 1000 ni, berkedut 1000 ni. Ya Allah, tak ada suami, tak ada isteri ke yang tolong uruskan ni? Itu kan. Jangan macam tu. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, "Iza sallat al-mar'atu khamsaha wa samat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha faltadkhul min ayyi abwabil jannati syi'ti." Jika wanita atau isteri itu solat fardu 5 waktu penuh, jangan ada yang tercicir. Kalau ada yang wajib diganti tu, gantilah. Ya, waktu period kering di pejabat tu kena mandi, maka mandi dan solat. Jangan bertangguh nanti balik maghrib, nanti baru nak solat zuhur, nak solat asar lepas maghrib, berdosa besar. Ya. Kemudian berpuasa pada bulan Ramadan dan taat pada suaminya. Tengok 3 benda je, maka dia akan memasuki syurga melalui mana-mana sahaja yang ia kehendaki pintunya tu. Kan? Syurga ada 8 pintu. Syurga ada 8. Tiba-tiba diberikan keizinan masuk daripada mana-mana pintu yang Nabi sebut ni. Kan? Nabi pernah sebut perkara yang sama kepada siapa? Kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia buat tu, dia buat ni, dia buat ni, dia buat ni. Kan gitu kan? Ya Rasulullah, apakah ada manusia di dunia ini, di akhirat kelak, dia boleh masuk ke dalam mana-mana pintu syurga yang dia nak? Ada, wahai sahabatku, kata Nabi SAW. Orang itu adalah engkau. Oh, Allah Akbar. Tiba-tiba benda yang sama diberikan juga pada isteri yang taat, maka taatlah elok-elok sungguh-sungguh. Bercakap dengan suami bukan cara bercakap dengan kawan lain. Dia ada nilai hormat, dia ada rasa nilai malu pada dirinya tu. Nak cakap tinggi sikit ke, nak herdik lagi, taklah, perli lagi jauh. Jangan ada bahasa-bahasa yang macam tu. Kita buat kebaikan, kita dapat kebaikan. Katakanlah kita baik ustaz, tapi suami ya Allah teruk je perangai. Ada juga macam tu kan? Betul. Apakah perlu kita buat jahat? Tak.
kekalkan buat baik tu, itulah ujian bagi kamu. Kesabaran kamu tu Allah Ta'ala bagi syurga nanti di akhirat. Yang kita akan kata, ya Allah, kalau macam ni aku tak kisah sangat atas dunia dulu. Sampai macam tu rupanya. Baik. Diriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, semua burung yang berterbangan di udara, berjuta tuan-tuan, disebut di sini semua burung, bukan sebahagian burung, semua burung, tak terkira kita. Semua ikan yang berenang di dalam laut, berapa banyak? Kalau seorang manusia berapa ribu ekor ikan tuan-tuan nisbah? 120,000 ya. Dalam kitab Sabil Al-Muhtadin diterangkan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari daripada kitab-kitab rujukan dia, satu orang manusia nisbah 120,000 ekor ikan di laut. Para malaikat di langit juga yang mendoakan, serta matahari dan bulan juga memohon keampunan bagi setiap isteri yang taat kepada suaminya, selagi isteri itu diredai oleh suaminya tu. Ni biarlah suami tu suami yang betul juga, kan? Maknanya kan tiba-tiba ada suami yang tak redha lagi, sedangkan isterinya tu solehah sangat dah pun, kan? Ini pun ada juga suami yang teruk, suami yang jahat, seperti mana yang pernah saya sebut sebelum ni, ya, seorang isteri yang meninggal dunia di Hospital Kuala Lumpur, orang Sabah, ya, suaminya orang sinilah, kan, sepak terajang lebam itu ini dan sebagainya. Langsung dia tak cerita kejahatan suami kepada mak ayah dia, adik-beradik dia pun tak tahu, hinggalah hari dia meninggal tu, kan, barulah dihubungi ahli warisnya tu oleh pihak hospital, kan, kesan daripada postmortem beritahu kata dia ni mangsa penderaan, gitu kan. Anaknya dikeluarkan selamat hidup, tetapi ibunya meninggal dunia, gitu. Jadi Allah Ta'ala hadiahkan daripada dia punya kesalehannya itu, kan, apa benda? Wangi masa diuruskan jenazahnya tu, daripada mandi, daripada kafan, daripada solat, hinggalah ke tanah perkuburan, kekal wanginya tu. Subhanallah. Bukan kerana wangian, hadiah daripada Allah. Mana datangnya tu? Allah Ta'ala yang tahu, gitu ya. Maka baginya laknat bagi siapa ni? Orang yang menderhakai suami ni, daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala laknat tu, dan juga laknat daripada para malaikat dan sekalian manusia yang membencinya, gitu kan. Wujud pada hari ini, inilah bahana apabila orang buat reunion. Nak pergi reunion tak salah, tapi ada adab dia. Sebaiknya pergi reunion bawa pasangan, jangan pergi sendiri. Baik yang namanya suami, baik yang namanya isteri, itu kan. Khawatir berlaku hubungan terlarang di luar. Itulah bekas pak u aku dulu, manis lagi rupanya. Jah, kau masih slim lagi ya? Tengok badan lah, dia kata. Mula lah, umur dah 50-60 dah tu. Ganas tak suasana hari ni? Nafsu jangan main tuan-tuan. Begitu juga setiap isteri yang bermasam muka di hadapan suaminya akan mendapat kemurkaan Allah. Dia, yakni si isteri, mestilah menjaga hati dan sentiasa memohon keredaan suaminya. Mana-mana isteri yang keluar dari rumah tanpa izin suami, maka ia juga dilaknat oleh para malaikat hinggalah ia kembali ke rumahnya, gitu ya. Jadi kalau keluar pergi kerja tu, itu memang dah dalam izin, dah maklum benda tu. Kalau dia keluar pergi kerja tu, ada dalam waktu kerja tu dia keluar pergi tempat makan, umpama contoh, kalau tempat makan tu dalam kawasan office, okey. Yang di luar tu, Ustaz, boleh ke isteri keluar pergi makan di IOI? Pejabat dia di Bangi, kan, di Bangi IOI sebelah arah ke Puchong sana tu, kan. Boleh dengan syarat kamu izin lah. Kalau kamu tak izin, dia tak boleh pergi. Macam tu, ya. Jadi jangan terus blanket approval je pergi kerja ke apa urusan dalam kerja tu. Itu yang dalam tempat kerja. Yang di luar daripada tempat kerja tu minta izin lah. Melainkan kalau keluar daripada tempat kerja tu pergi mana? HQ umpama contoh, pergi pejabat-pejabat cawangan, itu biasa tu urusan kerja. Yang tak berkait dengan urusan kerja tu minta izin dengan suami. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tala'tu fin nari fara'aitu aktsara ahliha nisa. Aku menyaksikan isi neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saat Isra' Mi'raj. Ternyata aku melihat kebanyakan penghuninya adalah daripada para wanita. Nauzubillah min zalik, wal i'az billah. Harap-harap tak adalah daripada isteri kita, anak-anak keturunan kita,
Itu tuan-tuan ya. Ahli syurga daripada umat Nabi Adam alaihissalam sehinggalah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setengah ahli syurga adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setengah. Oh, ramainya. Nisbah kepada umat yang ramai juga adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira munasabah tak? Munasabah lah. Kan? Kemudian dalam penghisaban tu pun yang dihisap dulu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan yang awal Nabi Adam, Nuh, Hud, Saleh dan sebagainya tu tak. Kita dulu rupanya. Supaya apa? Disegerakan ke syurga tu. Subhanallah nikmatnya. Kan? Kalau celik mata, tengok dengan mata hati dan sebagainya, ya Allah, untung. Maka orang yang beruntung ni jangan melepaskan peluang tu, nanti jadi orang yang rugi. Maka rebut peluang tu elok-elok. Gitu ya. Baik, antara sebab mengapa wanita didapati menjadi sebahagian daripada ahli neraka adalah kerana kurangnya taat mereka itu kepada Allah, kepada Rasulnya dan suaminya. Kebanyakannya mereka itu suka mempamerkan kecantikan diri untuk menggoda lelaki lain. Wah, suaminya dia tak goda. Dia pakai baju elok-elok tak kat rumah, ke pakai baju yang lusuh. Kita bagi duit, kan, awak beli baju ni, dia simpan beli emas. Tak salah lah beli emas tu. Baju tu untuk menarik perhatian suami. Apa dia yang menarik perhatian suami? Faham-faham je lah. Kan? Ni duduk dengan baju kelawar tu, kan? Dah tetas dah pun jahitan tepi tu. Kalau dia angkat tangan nampak. Kan? Faham lah tu. Kan? Janganlah. Tapi kalau keluar rumah je, berdandan cantik elok. Benda ni, kelakuan ni, yang mencantik-cantikkan diri untuk suami ni, masyarakat Arab popular. Masyarakat kita terbalik. Nak kena perbetulkan benda ni, kan? Akak-akak buat ya. Buat baik. Haram bagi seorang isteri keluar memakai pakaian pelbagai fashion yang merendahkan aurat serta menunjukkan bentuk tubuh. Semalam masa nak tazkirah Jumaat di surau Ar-Rawdah, Sarjana Impian, kan? Singgah sekejap kedai mamak, rasa macam lapar tu. Waktu tu pun awal lagi pukul 12. Tengah-tengah tiba-tiba ada berhenti kereta, keluar perempuan dengan lelaki. Dengan perempuan tu pakai tight, membalut punggung sampai ke bawah, lepas tu pakai t-shirt atasnya tu, lepas tu pakai tudung. Apa ke benda ni, kan? Tapi kita cepatlah kalih orang yang depan kita yang beritahu, ustaz tu cantik tak ustaz? Kita tengok dengan ekor mata je lah. Cantik tapi racun. Dia kata cantik memang cantik tapi racun. Udahlah Pak Lang dah 4 dah bini tu, kan? Dia tunggu ketawa je. Itulah ustaz, inilah dia, kan? Manusia dia tu dah cantik dah, tapi bila dia togilkan macam tu, dia akan jadi hodoh, kan? Tuan-tuan, bila kita melihat perempuan, apatah lagi sama ada dia bukan berpakaian seksi, tengok saja tu racun dah ada dah. Racun ya, panah, daripada panah-panah iblis. Itu pesan tuan guru kami Syekh Abdul Rahman Jaafar Al-Khalidi. Maka benda-benda tu yang akan mengganggu kesedapan amal taat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita berperang dengan nafsu kita sendiri. Nafsu ni benda besar dalam diri kita, tuan ya. Hinggalah kita berjaya tundukkan dia, barulah kita rasa tenteram. Tundukkan dia tu sampai tahap nafsul mutmainnah, yang sejahtera, yang telah dipimpin rohaninya. Nafsu-nafsu ni sifatnya sifat jin dalam diri manusia. Jin yang telah diislamkan adalah jin yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dalam diri kita masing-masing tahulah macam mana keadaan dia. Lebih cenderung pada kebaikan ke lebih cenderung pada kejahatan, ataupun ada masa baik banyak, kadang-kadang jatuh juga yang jahat ni, buruk ni, kan? Kejap naik, kejap turun, kejap naik, kejap turun. Iman itu memanglah yazid wa yanqus. Tapi biarlah kita nak sentiasa naik, maka mujahadah dia adalah tahan mata, tahan mulut daripada berkata-kata yang buruk terhadap orang lain, bersangka-sangka dan seumpamanya, contoh Baik. Seterusnya lagi, aurat adalah mahkota bagi seorang isteri. Jangan membiarkan lelaki lain datang merampasnya, kan? Jangan pula kita tak pakai pakaian yang seksi tu di luar, dalam rumah pun tak pakai lah. Contohnya lah, hanya untuk suami contoh, ya.
Tapi walaupun kita menutup aurat, tapi bukanlah disuruh kita expose di media sosial. Kadang dah pakai niqab, dah bertudung labuh dah, expose diri dengan fashion niqabnya tu, expose untuk dilihat. Kan? Kalau dia expose macam tu untuk grup sesama dia, sesama perempuan saja, okey lah. Tapi tiba-tiba ada friend list tu lelaki yang akan mula memuji, oh indahnya ciptaan Tuhan, ni semua poyo. Ini semua poyo setan belaka ni. Kan? Dan dia sendiri cenderung nak bubuh tu supaya dilihat akan rupa penampilan yang dia buat tu nakkan pujian lah sebenarnya. Kan? Dalam pada kita nak taat tu pun iblis masuk lagi tuan-tuan. Ya, cara orang malas ada caranya, cara orang yang nak taat ni pun ada caranya iblis tu. Dia akan masuk ke mana pun. Itu kan? Maka hati-hatilah. Diriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'atu auratun fa iza kharajat min baitiha tasharafaha syaitan. Wanita itu adalah aurat yang harus ditutup, benda mahal. Ya, jika wanita itu keluar dari rumah, syaitan mengikutinya dengan membuatnya kelihatan menarik di hadapan lelaki lain. Tak kiralah saiz macam mana sekalipun. Dia duduk kat mana bertenggek syaitan ni tuan-tuan? Bahu, tumit, alis mata, ni sini, dagu, pipi, kan? Bibir. Satu kenapa disuruh perempuan ditutup ni? Tambahan pula yang jenis yang cantik-cantik ni. Kan? Sebab tarikan tu. Dia ada kat situ semua tu, semua tempat tu. Itu ya. Tapi ramai ustazah yang ada yang pakai, ada yang tak pakai pun. Ada yang biasa-biasa saja. Ada yang cantik. So yang cantik tu pakailah. Kadang-kadang pernah juga dijemput ustazah selebriti, kan, yang popular lah, tak nak sebut nama lah. Kan, tiba-tiba masa program tu ramainya orang lelaki. Bila dia tanya, kenapa tak pernah sampai, tiba-tiba ada ni, saya suka tengok ustazah ni cantik, katanya. Sudah Pak Haji tu. Dia kata sebab ustazah ni cantik. Silap lah. Satu lagi, bila buat program yang menyampaikan tu seorang ustazah, jangan biar dia seorang kat depan, tag team, ada seorang lagi lelaki. Begitu, sebab nak larikan fokus. Tiba-tiba ramai orang lelaki kat depan, orang perempuan belakang tu, yang dia seorang ni, perempuan ni kat depan ni, tak cantik. Tu kan, tu cara dia. Baik, dikatakan bahawa apabila wanita mahu keluar dari rumah, maka syaitan akan menemaninya. Ramai juga dalam kalangan wanita moden pada hari ini suka keluar dari rumah tanpa meminta izin daripada suami. Perkara ini sudah menjadi satu lumrah kebiasaan asam garam mainan hidup mereka dan dunia moden hari ini. Lagi berat, yang pernah saya ceritakan, bertukar-tukar pasangan tanpa perkahwinan. Hancur. Benda dah bertahun tuan-tuan berlaku ya. Suami isteri dan merelakan antara satu sama lain, join the club. Suami merasai isteri orang lain, isteri dia pula merasai suami orang lain. Subhanallah. Ni berlaku. Ya, berat lah. Berat. Maka apabila zina ni tuan-tuan dah melampau-lampau, kita akan dibalakan. Ya, kita akan dibalakan. Harga barang, bala. Pemimpin yang khianat kepada rakyat, bala. Ya, masalah yang mendatang, banjir lah, penyakit lah, bala. Apa lagi? Jenayah, bala. Barang mahal, bala. Banyaknya bala. Tapi manusia masih lagi lupa kan? Lupa. Apakah manusia ni nak tunggu tsunami datang baru nak berubah macam Aceh? Tu jawapan dia. Ya. Ali bin Abi Talib berkata pada isterinya Fatimah, "Ya Fatimah, apakah yang lebih baik bagi wanita?" Maka Fatimah menjawab, wanita tersebut tidak melihat orang lelaki dan para lelaki pun tidak melihatnya. Maknanya apa? Memang berkurung diri betul ni. Berkurung diri. Kan? Tak menampilkan, menunjukkan dirinya pada khalayak. Sebab ada secara zahir atau secara media sosial tu. Kan? Online tu.
Gitu. Nak bekerja boleh bekerja, tak ada masalah, tapi jangan tampilkan diri kita tu menarik perhatian lelaki, lengguk cara berjalan dan sebagainya. Gitu. Kadang-kadang pakaian longgar, okey dah. Cara berjalan meliuk lentuk pula, cara bercakap pun meliuk lentuk, lembut begitu kan. Bahaya tu. Baik. Pernah Ali berkata, tidakkah kamu malu dan cemburu, iaitu kamu membiarkan isteri kamu keluar ke tempat banyaknya lelaki yang boleh melihatnya dan ia pula dilihat mereka. Dan itulah pesan Sayyidina Ali. Itu kan. Ummu Salamah radhiyallahu anha mengisahkan bahawa Maimunah radhiyallahu anha berkata, ketika kami berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu masuklah Ibnu Ummi Maktum yang buta. Ini Tok Bilal, kan, seorang muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang, seorang Bilal bin Rabah, seorang lagi Abdullah bin Ummi Maktum ni. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pakailah tudungmu. Lalu mereka, yakni isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Rasulullah, bukankah dia buta? Dia tak nampak aku, kenapa aku perlu pakai tudung juga, kan? Dan tidak boleh melihat kami. Maka kata Nabi jawab, apakah kamu juga buta? Dia tak boleh tengok kamu, kamu sendiri pun kena jauhkan diri kamu daripada melihat lelaki yang ajnabi. Gitu kan. Apa itu reunion tu? Kan. Lagi yang dan perasan tak, bila buat reunion dia tempah baju baru semata-mata kerana reunion. Nampak tu? Itulah dia binasa dia. Lepas tu pakai ketat, kan, pakai ketat. Walhal tayar spare sikit punya banyak kat badan tu, pakai lagi yang ketat-ketat. Subhanallah, buruk benar lu rupa. Hadis di atas menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menghendaki agar setiap wanita atau setiap lelaki harus menundukkan pandangan apabila melihat wanita ajnabi. Wanita ajnabi pun samalah, apabila ada lelaki di tempat lain tu, kawasan laluan dia umpama contoh. Baik. Sayyidatina Fatimah pernah berkata, sesungguhnya sebaik-baik wanita adalah yang tidak melihat lelaki dan lelaki tidak melihatnya. Apabila seorang wanita terpaksa keluar rumah untuk memenuhi keperluan seperti berkunjung ke tempat orang tuanya, mak ayah dia pergi ziarah, saudara, atau ke tempat yang perlu ia pergi bekerja ke, maka ia boleh keluar dengan syarat meminta izin suami. Kalau tak dapat izin sebelum itulah, tidak berhias, tak perlu bermakeup pun, dan sekadar yang asas sahajalah, yang tidak menarik perhatian. Tidak berwangian yang berlebihan. Berwangi itu boleh sekadar menutup bau yang kurang enak. Maka maknanya pilih yang betul. Perfume tu ada jenis yang menarik perhatian lelaki, ada yang jenis menarik seksual lelaki. Ada tuan-tuan. Tahun 80-an dulu pernah, masa bantu tolong mak berniaga kan, kedai tom yam, ada beberapa inilah, kerana keluar daripada kelab, singgah kat kedai kita tu. Lepas tu bila dia belah tu daripada meja makan tu, dia lalu tu, kita dah terbau. Lain macam bau ni, lain macam. Ada sebab-sebab bau ni dibuat untuk menarik kesukaan lelaki kepada perempuan, tuan-tuan ya. Oh tu punyalah Yahudi ni reka cipta sampai macam tu sekali. Maka jangan dipakai jenis-jenis yang macam tu, kan. Minyak wangi ni ada banyak peranan dia, tuan-tuan ya. Allahu Akbar. Baik. Tidak berhias, memakai pakaian yang biasa ia pakai di rumah, serta menutup aurat. Berjalan menundukkan pandangan dan tidak menoleh ke kanan dan ke kiri. Jangan liar mata tu. Jika dia, isteri itu, tidak melakukan seperti apa-apa yang telah dinyatakan tadi, bermakna dia telah melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu. Ya. Baik. Kewajiban suami terhadap isteri. Tengok pula yang ni. La tu'zi mura'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu minal huri al-'aini la tu'zihi qatakillah. Tidaklah seorang isteri menyakiti suaminya di dunia kecuali istrinya yang daripada bidadari di syurga berkata, janganlah kamu menyakiti dia, suaminya tu, dan akhirnya kamu akan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setengah-setengah riwayat yang lain menyatakan bahawa
kamilah yang akan merebutnya daripada kamu, wahai isteri yang derhaka kepada suami ini. Yang memisahkan antara kami dengan dia adalah kematian. Dia belum mati lagi, maka terpisahlah, kami belum boleh berhubung. Dia dah mati, nanti kami yang akan sambut kata bidadari dalam syurga tu. Baik, isteri yang taat, yang mana dapat masuk daripada mana-mana pintu syurga tu, dia akan menjadi ketua bidadari. Seorang lelaki, berapa ramai bidadari yang dia bagi, tuan-tuan? 100 orang. Ya, dan isteri tu menjadi ketuanya. Maknanya isteri tu lagi cantik lah, mengalahkan yang lainnya tu. Walhal bidadari cantik bukan kepalang, tuan-tuan. Ya, semalam bicara kitab Al-Yawaqid Uqudul Lujain fi Bayan Huquq Az-Zawjain, di surau yang saya ceritakan tadi tu, kan, disebutkan dalam tu, jika sekiranya dikeluarkan jari sedikit di kaki langit bidadari ni, matahari redup jadinya. Matahari jadi redup. Kita ni kalau tengok mati syahid kot kita. Sampai macam tu. Tapi isteri kita nanti akan jadi ketua bidadari. Syarat dia jadilah wanita solehah agar dia jadi ahli syurga, dan jadilah dia ketua bidadari tu. Baik, tuan-tuan. Boleh tak ahli syurga dia nak berubah wajah kepada rupa lain? Rupa manusia lah, bukan rupa makhluk lain pula, kan? Ustaz, boleh tak saya nak jadi rupa macam Fasha Sanda, contoh, kan? Boleh. Ustaz, boleh saya nak jadi rupa macam Brad Pitt, kan? Kata si lelaki dia, Pak Imam kita. Pak Imam aku ni, aku rasa ni, tapi rupa lain lah. Ya, betul lah, memang aku pun, aku teringin nak muka macam dia. Jadi, tuan-tuan, jadi memang benda pelik syurga ni. Makanan pelik dah. Satu pinggan 70 warna makanan ada pada pinggan tu, kan? Pinggan tu sendiri daripada emas, siap ada permata lagi. Kita atas dunia ni punyalah berebut benda tu. Ke akhirat tak ada benda apa pun rupa-rupanya. Sebab nikmat yang paling besar adalah melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Padam yang lain, tuan-tuan, ya. Allah Akbar. Pakaian kita dalam syurga berapa helai, tuan-tuan? Mudah-mudahan kita jadi ahli syurga belaka. Amin. 70 helai daripada sutra yang tebal dan yang nipis dan warnanya yang indah-indah. Yang 70 helai tu sekali pakai. 70 helai tak tebal ke ustaz? Serah pada Allah bagaimana cantiknya tu, cara Allah Ta'ala buat. Gitu kan? Yalah, kita atas dunia ni berapa helai? Paling-paling pula 8 helai. Yang dalam, yang luar, atas, bawah. Ada selendang, ada songkok, segala macam benda lah, kan? Ada coat, ada blazer, taruh ridak, taruh apa benda lagi, macam-macam lah, kan? 7-8 helai saja. Tapi di akhirat 70 helai daripada sutra tu. Atas dunia kita orang lelaki tak boleh pakai, orang perempuan boleh pakai sutra. Tapi orang lelaki hanya boleh pakai atas dunia ni sutra untuk membaluti kawasan yang ada masalah penyakit kulit. Kawasan tu maka kita ganti dengan kain jenis sutra. Bahagian yang lain yang tak kena masalah penyakit kulit tu, pakailah cotton atau lainnya lah. Dan satu lagi, bagi orang lelaki atas dunia ni hanya boleh pakai sutra ketika berperang. Kenapa tu? Sebab Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, kan, beliau memakai kain sutra di atas baju besi. So ada baju yang lain, dan ada baju besi dan kain sutra. Tujuannya untuk apa? Apabila berlakunya lontaran panah daripada tentera musuh, apabila jatuh atas tubuh dia, digelincir kerana licinnya kain sutra tu. Itu tujuannya, tak menembusi pada tubuh. Tu, tuan-tuan, ya. Jadi dua keadaan tu saja yang harus bagi lelaki atas dunia itu. Baik, jika si isteri diperintahkan untuk taat pada suaminya dan selalu menuntut kerelaan suami, maka suami pula diperintahkan untuk berbuat baik kepada isteri. Kita dah dapat yang baik, kita buatlah baik, elok-elok, kan? Sama-sama dapat saham akhirat, sama-sama dapat peluang, kan? Kita bagi makan minum tu namanya sedekah, tapi sedekah wajib kerana ia adalah tanggungjawab kita. Sedekah wajib, dan satu lagi namanya zakat. Baik,
Suami harus sabar terhadap kelakuan buruk isterinya, tapi janganlah buruk sangat sampai tolak kepala suami. Buruk sangat tu, bahasa meninggi, keras selalu, asal marah aja melenting, melampau. Ni mental, tuan-tuan ya. Kalau perkara yang kecil dia punya marah over, ni mental. Tak ramai orang kita tahu, tapi ini sebahagian daripada penyakit mental, tuan-tuan ya. Di IKIM FM dalam sehari dua ni ada iklan Al-Quran dan kesihatan mental. Saya sarankan tuan-tuan pergi, mana-mana yang ada peluang pergi untuk tanggung sendiri RM300, ataupun ada company sediakan dana untuk latihan dan sebagainya, nak join lah di IKIM. Kalau tak silap saya lah, tarikhnya 4 Oktober pagi sampai petang. Dan doktor pakar di antaranya Dr. Hazli, pakar sekretari HUKM. Kami pernah jemput dia 2 hari berbincang pasal masalah kesihatan mental ni, kan? Dan begitu juga daripada Al-Quran, apa sumber-sumber dia untuk merawat masalah mental. Ramai ya sebenarnya dalam dunia hari ini, khususnya kita Malaysia ni, yang mental ni ramai. Kadang-kadang dia jadi mental tu sebab tekanan hidup, hilang punca pendapatan, atau tekanan daripada si isteri sampai suami jadi mental, atau isteri tu kena tekanan daripada suami sampai isteri tu jadi mental. Banyak. Kadang-kadang tekanan daripada kehidupan latar belakang keluarga, kadang-kadang dia mempusakai mental sendiri daripada keturunan pun ada juga, macam-macam ya. Kadang-kadang kita tak tahu, ini bahagian daripada sakit mental. Ya, over semua benda je nak cerita dekat public, mental. Semua benda. 2 benda je yang tak cerita, masuk toilet, keluar toilet. Tu wa'ashiruhun nabil ma'ruf, gaulilah isteri-isteri itu dengan baik, kan? Perkataan, bila kita lemah lembut, ini bahagian daripada nafkah batin dia. Nafkah batin bukan sekadar hubungan di dalam bilik tu, tapi kita berinteraksi dengan dia itu yang baik, itu juga nafkah batin. Memberi dia ilmu agama, kefahaman tu nafkah batin. Itu ya. Baik. Seterusnya dalam riwayat Muslim disebutkan, jagalah isteri-isteri dengan baik kerana sesungguhnya mereka itu adalah pembantumu. Ketahuilah bahawa bagimu ada hak terhadap isteri, dan isterimu ada hak atas kamu. Maka hak isteri atas kamu adalah berbuat baik kepada mereka dengan memberikan pakaiannya dan makanannya. Berapa kali tuan-tuan kita kena beli pakaian dia? Setahun berapa kali? 2 kali. Yang ini 6 bulan sekali. Atas, bawah, luar, dalam. Kan? Sama ada pakaian yang di dalam rumah maupun yang di luar rumah. Bang, tak apalah bang, saya pun ada gaji saya lagi tinggi pula daripada gaji abang, saya beli sendirilah. Dia kata kan, okey je, tapi dengan satu syarat, kita kata, jangan yang nipis, jangan yang ketat. Betul kan? Jangan yang mengikut bentuk badan. Gitu. Dan jangan warna yang menarik perhatian orang. Gitu. Alah abang, takkan sikit-sikit takkan tak boleh. Janganlah. Gitu kan. Baik, seterusnya. Manakala hak kamu atas mereka isteri itu adalah tidak boleh orang yang kamu tidak sukai memasuki bilik tidurmu, dan tidak boleh mengizinkan mereka berada di rumahmu. Ada orang nak datang rumah, suami kena tahu dulu. Adik-beradik isteri nak datang, beritahulah suami, bang, Abang Long nak datang daripada kampung, ada kursus kat KL, nak singgah rumah kita, boleh tak bang? Kalau suami kata tak boleh, tak boleh. Tapi jaranglah berlaku macam tu kan. Jarang berlaku kata tak boleh tu. Biasanya boleh lah, tapi beritahu, adabnya beritahu dulu. Gitu ya. Kalau kita outstation, isteri tu seorang-seorang kat rumah, takut, dia jenis penakut. Bang, boleh tak saya bawa kawan office, si Farah ke Ramlah ke, ikutlah, neman kat rumah. Abang outstation, saya seorang-seorang kat rumah ni, takut kan, dalam rumah-rumah jiran jauh-jauh gitu kan, umpama contoh. Kita pun benarkan, boleh, tapi jangan tidur di bilik master bedroom tu, bilik lain lah, ataupun ruang tamu ke, ikutlah, tapi bukan dalam bilik utama, bilik kita bersama dia tu tak boleh. Itu eksklusif.
Sedangkan anak sendiri pun dilarang masuk bilik mak ayahnya, tiba-tiba orang luar tiba-tiba bagi masuk, lagilah tak boleh. Apakah benda ni hari ni budak-budak sekarang ni, generasi Z ni, tahu ke tak benda ni? Ramai tak tahu. Ramai tak tahu. Silap-silap isteri kita pun ramai tak tahu sebelum-sebelum ni pun. Ni baru tahu. Betul kan? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli, ada sambungannya, wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dalam kalangan kamu adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Kan? Bagaimana dia berinteraksi, memberi nafkah, makan, minum dan seumpamanya, bertanggungjawab kepada ahlinya. Dan kata Nabi, akulah yang sebaik-baik yang hal sedemikian itu didahului oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setengah-setengah orang dia nampak baik, kan, pada mata masyarakat dia bergaul baik, kan, kadang-kadang dia buat motivasi itu ini dan sebagainya, buat motivasi bagus, tapi in reality siapa yang lebih tahu, siapa yang lebih kenal? Anak dan isterinya di rumah. Tuan-tuan, ada pernah anak saya yang sulung beritahu, ya, kadang-kadang kita tak sangka benda macam ni, dan bila anak tu dia post di media sosial, dia dalam tekanan oleh seorang ayah yang terlalu macam Jerman lah, macam komunis lah. Kat luar motivasi, rupa-rupanya mengajar itu ini motivasi, tapi dalam rumah anak-anak tu terasa macam dalam neraka, terasa macam dalam penjara. Macam tu ya. Bahasa jangan cakap lah, daripada si ayah kepada si anak. Subhanallah, lainnya. Baik, anda ingat pesan Sultanul Awliya Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah. Dia kata dalam kitabnya Fathur Rabbani, cukuplah kita menjadi munafik yang nyata apabila kita mengajar orang tapi kita tak buat apa yang kita ajar. Kita melarang orang daripada melakukan sesuatu tapi kita pula yang buat. Cukuplah itu menjadi munafik yang nyata. Ayat ni kena pukulan ni, pam sekali, ingat sampai bila-bila, kan? Kita ajar orang jalan betul, kita kena jalan betul. Kita bukan sekadar cakap tapi kita buat. Yang orang putih panggil walk the talk, itu kan? Baik, diriwayatkan dalam satu hadis bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna akmalal mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa altafuhum bi ahli. Orang beriman yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya dan paling lembut terhadap isterinya. Itu ya. Paling lembut terhadap isterinya. Senang kata, bila kita dapat isteri yang baik, rasanya kita tak cari lain dah. Baik betul dia. Begitu juga isteri itu, bila dia dapat suami yang baik, memang tobat ya, tak cari dah yang lain. Kalau mati dulu suaminya, ataupun kalau mati dulu isterinya. Ramai tak macam tu tuan-tuan? Ramai. Macam tu ya sebenarnya. Dan akhir sekali diriwayatkan bahawa seorang lelaki datang kepada Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar ni tuan-tuan tinggi orang dia ya. Tinggi. Sebenarnya dia lebih tinggi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadorlah. Tetapi apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di sebelahnya, ternampak Rasulullah lebih tinggi berbanding dia. Mukjizat ya. Sayyidina Umar bila dia duduk di atas pelana kudanya, kaki dia cecah bawah. Tinggi tak tinggi tu tuan-tuan. Baik. Jadi cerita yang tadi ni, orang ni nak mengadu keburukan akhlak kelakuan isteri, nak jumpa Sayyidina Umar. Orang itu berdiri di pintu rumah Umar menunggu beliau keluar. Tiba-tiba lelaki tersebut mendengar suara isteri Umar sedang meleteri Sayyidina Umar itu sendiri dan membantahnya. Padahal Umar Al-Khattab terkenal sebagai seorang yang garang, kan? Garang. Baik. Apakah cerita ni cerita benar atau Israeliat? Tergantung antara dua tu. Apakah orang-orang Yahudi nak menjatuhkan ketokohan Sayyidina Umar, atau apakah benar cerita ni cerita sebenar? Wallahu alam, kita tak pasti benda tu. Apabila diperhatikan, kita tengok dulu kisahnya, rupa-rupanya Umar pada waktu itu hanya mendiamkan diri sahaja, angguk je lah. Apa bini aku nak cakap, aku terima je lah, gitu kan. Dan tidak menjawab sepatah pun leteran isterinya itu. Maka orang lelaki itu pun terfikir, kalau macam ni lah Sayyidina Umar, aku ni apalah sangat, kan? Padahal beliau tu Amirul Mukminin,
pemimpin, seorang yang keras, berani lagi, dan juga beliau seorang Amirul Mukminin. Sayyidina Umar kalau dilalu satu jalan, Iblis takkan lalu dah jalan tu. Iblis punya takut dengan Sayyidina Umar. Macam tu ya. Jadi siapalah aku kalau dibandingkan dengan beliau, maka orang itu pun memutuskan untuk kembali saja balik rumah lah. Kalau macam ni, tak jadilah aku nak jumpa. Apabila orang tu berpatah balik, Sayyidina Umar segera keluar dan memanggilnya untuk datang kembali, kan? Sambil bertanya, "Hai saudara, apa yang dapat aku bantu? Kau nak ke mana tu? Aku rasa ada kelibat tadi kau yang sebenarnya kan kat luar rumah ni." Lalu orang itu menjawab, "Hai Amirul Mukminin, aku datang nak mengadu masalah tentang kelakuan isteri aku dan kata-kata kesatnya kepada aku. Tapi kemudian aku mendengar isterimu pun sama juga macam bini aku juga. Maka aku pun mengambil keputusan untuk pulang sambil berkata dalam hati, kalau rumah macam tu, apa barang dengan aku ni, kan? Balik awal lah, gitu." Maka Sayyidina Umar jawab apa? "Wahai saudara, aku terpaksa bersabar dalam menghadapi masalah tersebut kerana haknya atas aku. Kerana dia ada hak, isteri tu, kan? Kadang-kadang dia penat, letih dan sebagainya. Dia bebel juga, abang ni tak tolong lah. Contohnya lah kan, asyik dia je. Tuan-tuan, kerja isteri kita buat banyak kan? Banyak, kan? Daripada kita kahwin dengan dia sampai sekarang, ada orang dah 30 tahun, 35 tahun, 38 tahun dengan isteri tu. Dia dah berapa guni dia masak nasi untuk kita. Cuba kira. Buatlah kiraan secara roughly lah, kan? Sebulan berapa kilo, katakanlah 10 kg, kan? Kali dengan setahun, kali dengan berapa puluh tahun dah, kan? Itu baru beras. Kain berapa kilo yang dia dah basuh, dia jemur, dia lipat, dia gosok. Masya Allah. Tak terbayang kita. Apakah kita pernah hadiahkan dia sesuatu? Hadiahkan dia sesuatu, menggembirakan dia, menggembirakan hati dia. Jawapan dia kenalah. Bahkan benda tu digalakkan sangat, kan? Benda tu digalakkan sangat. Baik. Padahal tidak sepatutnya dia harus melakukan semuanya tu, sedangkan aku ni sepatutnya tolong dia. Tapi aku banyak sibuk dengan urusan di luar, dengan masyarakat, dengan baginda Nabi SAW, maka kurangnya waktu aku di rumah. Itulah. Maka aku menahannya daripada balas balik, sehingga menyebabkan hati aku menjadi tenang dan aku boleh menanggung apa-apa yang telah dilakukan olehnya. Kalau dia marah-marah tu biasalah. Anggaplah itu senda gurau. Asam garam, senda gurau, masam manis. Kalau makanan hari-hari manis je, tak ada masam, tak sedap. Kalau masam saja, manis saja, masinnya tak ada, tak sedap. Tiga-tiga ni kena ada sekali. Kadang-kadang nak juga pahitnya, namanya ulam, barulah sihat, barulah kita ni sedar. Macam tu kan. Kita ni bila pasangan tu dah tak ada, baru kita sedar apa-apa yang telah dilakukan olehnya terhadap kita kebaikan tu. Baik. Orang tersebut pun berkata, "Ya Amirul Mukminin, perkara yang sama telah terjadi pada isteri aku." Kata Umar, "Maka aku boleh menanggungnya, wahai kawan. Sesungguhnya yang demikian hanyalah sebentar sahaja." Kan? Sekejap saja atas dunia ni. Berapa puluh tahun sangat pun, kan? Hidup dengan isteri kita ataupun pasangan kita tu, kat akhirat kekal selama-lamanya. Di sinilah tempat kita menanam modal, di akhiratlah tempat kita nak menuai hasil. Itulah, wallahu a'lam. Ya, akan datang bicara tentang bab gambar dan patung. Hukum dia bagaimana tu? Gambar benda yang berbentuk dan benda yang timbul 3D tu ke, dan benda yang sekeping tu, bagaimana hukum dia? Wallahu a'lam. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqqihna fid din waftah lana futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hirzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Allahumma amin.